sekarang kita orang ada kat Gombak. Kita orang ada dekat pusat rawatan orang Nusantara. Nampak tak tentera kat situ? Jom kita masuk. Nak interview orang. Assalamualaikum pakcik. Kami daripada Polis Ambulance. Kami hari ni, bila kami datang hari ni untuk tim ramah pakcik lah. Saya Syirah. Saya Nafisah. Saya ada ni nak tanya lah macam mana pakcik mulakan perniagaan pakcik daripada hidup pakcik, daripada zaman bujang pakcik sampai sekarang pakcik dah berjaya. Okey, mula pakcik habis pakcik sebenarnya orang pandai. Dekat STPM dia tinggi keseluruhan. So habis sekolah di Jasananda Akademik. So pakcik bekerja mula memang bantu ayah dalam usahawan dia. Dia panggil non-settling services. Dia ada niat lah untuk membantu ayah. Memang masa tu dia suruh bantu dia lah. Ke memang Minat dia lah kerja sendiri. Sebab tu dekat Penang selama 12 tahun pakcik kerja sana sebagai pengurus pengurus cawangan Pulau Pinang. Sebab tu berhenti, masalah sikit berhenti. Ada persetujuan, saya tu pakcik balik sini. Pakcik tu bekerja di Texas Instrument. Itu masuk kerja lah. Bekerja dengan pihak Texas Instrument selama 5 tahun. Selesai 5 tahun pakcik bekerja, bertukar pula ke Time.com, HR, Human Resource, macam orang juga lah. Dia pakcik pun ada apa cik? Pakcik sebanyak pada PR tu, Employees Relation dia panggil. Lepas tu pakcik kerja sana 11 tahun sehingga 2006 dia keluar BSS. So pakcik rasa tak nak kerja lagi dengan orang. So pakcik bekerja sendiri, buka pusat rawatan. Lepas pakcik balik daripada Terengganu bekerja di Petronas 1 tahun. Lepas tu pakcik buka pusat rawatan. Dia pusat rawatan pakcik pertama sekali di Jalan Taman Gelati. Jalan Gelati di Keramat. Lepas tu sana tutup, dapat pampasan, seperti buka di sini. Sekarang Pakcik dapat pampasan lepas tu kat kedai rawatan. sana dia bagi pampasan pasal dia untuk kat bangunan tu. So pampasan pakcik pun cari kedai satu lagi. So dapat di sini. So sekarang ni di sinilah sejak 2008 sehingga. Atau ada kedai lain nak jadi nanti lah. Ini saja lah. Kedai pakcik lah untuk beroperasi lah. Tapi sebenarnya pusat rawatan banyak beroperasi di luar. Macam hari ni pakcik beroperasi keluar, so dekat UEM, United Engineering Malaysia. So pakcik dia minta pakcik untuk alihkan hujan. So tadi ada majlis hari raya di UEM. Sampai sekarang okey lah, tak hujan. Siapa yang bagi pakcik dorongan, semangat untuk pakcik buka macam ni, buka apa cawangan, buka secara kecil-kecilan, tapi pakcik tetap ada semangat. Dorongan so daripada keluarga lah, insyaAllah. Daripada keluarga, daripada sebenarnya di sini dah rasa bila kita masuk ke 40 tahun, so kita nak kerja lebih freedom lah. Malah nak pergi pukul 8 pergi kerja, pukul 5 balik. So, kita nak freedom, maksudnya kita gunakan masa kita sendiri, yang mana masa-masa yang penting sebenarnya sekarang ni. So, masa pergi masjid, buat kebaikan sebenarnya. Ni dari buka pukul berapa? Sebenarnya buka pukul 10 sampai pukul 5. Pukul 10 sampai 10. Tapi pakcik ikut appointment lah. Kalau macam ada orang datang, so pakcik datang. Dalam sehari tu boleh berapa ramai orang yang pergi? Ramai banyak. Macam ini 1, 2, 3 lah. Kita sebenarnya dekat sini bukan quantity of business, banyak pada quality. Quantity maksud bukan kita nak ramai pun. Kalau 4 pun dah okey lah. Pakcik target. Pakcik target bermasuk seorang dalam macam hari ni lah contohnya 500 dah okey lah. Hari ni kita buat hujan, so dapat perawatan dapat RM500. So 5 kali dengan 20, dia lebih kurang RM16,000. So sebulan RM16,000 tu dah kira baik lah. Baik dalam bisnes lah. So macam tu. Kenapa pakcik pilih untuk membuka pusat rawatan? Kenapa tak pilih Pakcik ada pengalaman
pengalaman satu perkara lah. Keduanya perkara so simple thing lah sebenarnya. Pakcik boleh buat contractor cleaning services, pakcik boleh buat rumah, pakcik boleh buat electrical dan sebagainya, boleh buat HR. Tapi sebenarnya dalam hal ni bila kita banyak solat istiqarah, kita banyak fikirkan banyak perkara-perkara yang dekat luar sana macam kontraktor ni, dia banyak rasuah, banyak terpaksa involve dengan perkara yang lorong. So dekat situ persetujuan pakcik lah untuk tidak membuka, tidak involve langsung. Macam ni soalan tadi senang je, datang niaga, orang bagi rezeki, alhamdulillah kita masukkan benda tu cash, berkat, halal. Dekat tempat tu macam cleaning dulu, kita terpaksa menolong. Cabaran apa yang pakcik hadapi selama pakcik buka apa macam mana ni? Okay. Cabarannya mula-mula memang susah. 3 tahun mula memang banyak berdoa. Orang tak datang, contohnya baru tu orang tak kenal kita, orang tak banyak, orang yang tak tahu sebagainya. Kita kena perlu banyak buat ibadah, advertising, pemasaran. Tapi dalam kelamaan bila kita buat so kawan-kawan tu jadi advertise kita dari masalah kita. Selama asyik bekerja ni ada menerima kritikan orang luar tak? Kritikan suka ada, mesti ada. Tapi bagi saya biasa lah, kritikan tu biasa untuk kita buat improvement. So kalau Allah tak uji kita, kita tak bangkit. So kalau Allah uji baru bangkit. Kalau Allah kata bagi semua senang, so dia tak bangkit dari. So jadi pakcik bila kritikan tu kita improve. Kita improve insyaAllah. Jaya. Apa yang pakcik core business. Core business itu kan seperti yang tertulis di situ. So pakcik sebenarnya banyak pada gangguan makhluk halus. Sebenarnya kalau kata expertise lah, kita kata pakar sikit. Tak kata pakar ke, tapi pakar sikit lah. Tentang gangguan makhluk halus, macam kata orang kena histeria. So macam mana nak pulihkan dia. Jadi kalau kita tengok orang pun dia dah kenal. Sebenarnya itulah, kita boleh mengenal orang sikit sebanyak. Ubat orang ada tak macam histeria, ada efek tak sampai sakit sini? Memang ada efek lah, pasal bila kita buat macam contohnya baru ni kan, so santau dia bila berdarah, darah, muntah darah. So masa kita tahu kita kali itu sekarang sebulan kita tak berhenti. Kita tahu efek tu berlaku. Tapi tu satu inilah specialnya bila ada efek, bila ada ujian yang kita kata tadi, so kita bangkit kan. So bila kita bangkit bermaksud kita nak mempertahankan diri kita daripada gangguan. So kita buatlah ritual kita. Faham? Bila kita nak menyelesaikan lebih lanjut. Itu core business lah. Tapi side business ataupun perkara lain yang pakcik buat lah, seperti bekam, urutan, ubatan dan minyak saya pakcik buat sendiri. Tapi banyak yang pakcik beli dan juga pakcik jual lah. Tapi yang paling banyak sekali madu lah. Kadang orang yang jual lah. Waktu tengah malam pun pakcik sanggup datang ke sini. Bukan sini, kadang ke rumah. Kalau macam kadang isteri dia tak sedar, so dia tak boleh bangun dan sebagainya. Kita pergi lah, pergi rumah orang tu. So kita selesai kadang-kadang bukan pasal diri dia, pasal dia punya pasal rumah tu pun dia juga, pasal kawasan tu pun dia juga, pasal datang singgah-singgah dia juga. Ni cik ada pekerja lain ke tak ada? Atau seorang anak dan isteri ya. Anak lain ada juga lah pekerja lain. Pakcik tak pakai permanent staff, pakcik banyak pakai budak UAE. So yang kadang-kadang pakcik perlu bantuan orang, so budak-budak yang ada seorang terpesyarah UAE pun bila kita ada kes-kes gangguan, so dia datang dan 5-6 orang tu tolong sama bantu. So memang pakcik train orang, ajar orang untuk jadi perubat. ni pakcik dah buka berapa lama? Buka daripada 2006 2007 sehingga
9 tahun. Tapi praktik lama lah. Banyak pengalaman lah. Tak lah. Tapi ada sijil lah, ada sijil lah. Sijil macam contohnya anatomi, fisioterapi, kita boleh buat. Anatomi maksud dia struktur tubuh, kita kena tahu mana jantung, mana paha. So, penelitian kesihatan ni. Kunci kejayaan pakcik kan. Kunci kejayaan. Yang pakcik betul-betul rasa dalam hati pakcik rasa pakcik boleh buat. Kunci kejayaan pakcik, mungkin pakcik boleh kongsi dengan kita orang sikit. Kongsi kejayaan ni sebenarnya saya tak nak kata pada diri terhadap kejayaan pada ada anak-anak, pada kehidupan kita tu. So pakcik kita sebenarnya kalau jadi usahawan ni bukan kita bikin nak dikaya. Jadi orang yang Allah mudahkan usaha, jadi orang yang tenang, duit tak banyak tak apa, tapi at least okey lah, cover everything, jangan berhutang, teruskan kehidupan. So, even though macam pakcik pun ada rumah pertubuhan sendiri. So rumah pertubuhan dipanggil pekias, anak yatim dan juga keluarga emas. So banyak saluran pakcik dari sini. Kalau ada rezeki memang ke sana, ke rumah pertubuhan sendiri, rumah bimbingan sendiri. Banyak jawab ni yang masing-masing banyak perjuangan lain lah. Pakcik ada pakcik YDP yang dia ketua Pertanian Rumah suatu pertubuhan kebajikan Desa Nasyarakat Korang Pusat. Dan juga pakcik juga guru utama pada silat Limpau. Pakcik suka pada pemuda. Pakcik banyakkan pada NGO, suka situ kita Pakcik ni bantu pakcik ni dengan macam-macam dengan bantu anak-anak muda kita bersilat, kebanyakan daripada student Limpau Wing Universiti memang banyak kat sini. Even though saya pakcik pada gelanggang kat sana. Cik lebih selesa kerja dengan orang ke atau kerja sendiri? Pasti kerja sendiri. Yang pasti kerja sendiri. Orang ni pula kata kita muda-muda 8 sampai 5 suatu bulan-bulan 27 hari bulannya cucuk dekat, so dia keluar kan, senang kan. So dia tak ada challenge sebenarnya, tapi bisnes dia ada challenge. Macam nak cari contohnya 500 satu hari nak achieve katakan 20,000 sebulan, satu challenge yang baik lah. So kita kena buat marketing sendiri, buat pamphlet sendiri, kita buat semua perangkaan sendiri untuk dapatkan jumlah kewangan seperti itu. Terima kasihlah pakcik sebab sudi masa lapang pakcik dan korang jauh-jauh dengan pakcik Jauh. Terima kasih banyak-banyak. Dan jauh-jauh lah susah pakcik datang ni. Terima banyak ya. InsyaAllah. Ada kuih raya lagi, bolehlah makan kuih raya yang sedia ada, insyaAllah. Assalamualaikum, kita orang dari Kolej Cybernetik. Nak dengar serba sedikit ulasan abang tentang perawatan tradisional. Apa pengalaman yang abang dapat daripada tolong ayah? Sebenarnya selama abang bekerja, pengalaman apa yang abang dapat? Okay, sebenarnya daripada abang sendirilah abang dari ayah abang sejak umur abang 15 tahun, maknanya masa kita dah 3 lah. First rawatan ayah, jadi abang tengok sendiri daripada mata abang sendiri. Sebelum ni ayah bekerja sendiri, maksudnya bekerja dengan orang. Dia sebelum ni dia fikir bila dia bekerja dengan orang, dia tak dapat kebebasan tau. Contohnya daripada segi cuti dia ada, maksudnya dia tak dapat untuk cuti tau. Jadi kalau bila dia kerja sendiri, maksudnya dia buka bisnes dia sendiri, jadi dia ada banyak masa untuk keluarga dia. Jadi apa yang abang nampak, abang banyak tolong dia lah daripada segi rawatan, abang banyak ikut dia pergi buat ubat lah. Kami juga ada pusat rawatan dekat Gombak. Jadi kadang-kadang patient pun datang sana lah untuk buat rawatan. Apa yang abang sebagai audit kan? Menjadi audit lah dekat saya. Sebagai kewangan, apa yang macam ayah nak beli sesuatu barang, abang tahu jumlah pengeluaran duit lah. Abang tahu yang tu. Itu abang tahu. Okey, tahu. Kira
kira abang macam ayah kata tadi, dia dorongan ni daripada semangat mak, ayah semua. Kira abang sebagai seorang anak, apa yang abang bagi dekat ayah? Semangat macam mana, apa yang abang bagi? Sebenarnya kadang-kadang ayah, kadang-kadang dia ada time dia akan time jatuh dia kan. Time bila bisnes kita time drop lah cakap kan. Jadi kita sebagai anak, kita kena selalu convincekan lah. Kita kena bagi confidence kepada ayah kita. Cakap, ayah kita buat ni untuk keluarga kita. Dan kita kadang bukannya orang senang lah, bukan datang pada family senang. Jadi kita kena berusaha lebih keras lah. Contohnya dari segi marketing, kita kena cari siapa lah, passion semua kan. Kita kena buat marketing tu lebih hebat lah, supaya terkenal lah dekat dalam Malaysia ni, yang terutamanya lah. Itu je perkataan kita orang. Terima kasih kerana bekerjasama dengan kita dengan kami semua. Terima kasih bang. Sama.